A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama dalam tafsir ringkas yang kita petik, yang kita basekan kepada beberapa kitab tafsir yang popular, yang muktabar, yang diterima oleh para ulama Islam. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama untuk memahami Al-Quran. Jadi untuk makluman jugalah, sebenarnya kita telah mengadakan sesi ini sejak daripada tahun 2006 pada setiap minggu, tetapi pada sejak daripada beberapa minggu ini sempena PKP dan sebagainya, sempena COVID-19, kita telah mengadakannya setiap hari dalam bentuk video, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa, kepada semua, boleh share insya-Allah video ini, boleh di-share, boleh dikongsi, boleh diberikan kepada siapa-siapa saja untuk kita memahami sedikit daripada Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 363 daripada Al-Quran, daripada surah Al-Furqan. Ayat yang kita baca pada hari ini ialah ayat yang ke-33, insya-Allah, bermula daripada ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Sadaqallahul azim. Jadi maksud ayat yang kita baca pada hari ini, saya akan cuba insya-Allah untuk cuba mengulaskan. Yang pertama sekali ialah menceritakan tentang tafsir lah, terjemahan ringkas kepada ayat-ayat yang kita bacakan. Kemudian kita akan cuba faham apakah artinya, dan jika sekiranya ada beberapa perkara yang perlukan kepada penafsiran atau terdapat beberapa penafsiran ataupun qiraat, iaitu cara-cara bacaan yang disebutkan oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab mereka, maka saya akan sebutkan bentuk-bentuk bacaan tersebut supaya kita sebutkan semua bentuk-bentuk qiraat ini yang ada, yang popular, agar supaya kita akan dapat tidak merasa pelik lah jika sekiranya kita sekarang kan kita terdedah kepada YouTube, Facebook dan sebagainya, media sosial. Jadi bila kita mendengar kan daripada bacaan-bacaan yang mungkin kita rasa pelik, macam kita tak pernah dengar kan, jadi itu kadang-kadang kita dapat tahulah bahawa sebenarnya mereka sedang membaca salah satu daripada qiraat yang ada, iaitu qiraat 7 yang ada, iaitu bagaimana cara untuk membaca Al-Quran, dinamakan sebagai Al-Qiraat. Okey, jadi insya-Allah pada jadi pada hari ini kita akan baca ni ayat 33 ni, maksudnya wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak membawa kepada kamu sesuatu kata-kata yang ganjil, yang menentangmu, melainkan kami akan bawakan kepada kamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya. Jadi kita akan cuba lihat daripada ayat ini, dia kata wala ya'tunaka bimasalin. Mereka ni iaitu orang kafir ni, orang-orang yang menentang Islam, orang-orang yang tak suka kepada Islam ni, mereka akan cuba bawa beberapa benda yang disebut sini bimasalin. Bimasalin diterjemahkan ialah kata-kata yang ganjil. Maksud kat sini ialah benda-benda, kalau kita sebut bimasalin ni maksudnya masal. Masal ni kita boleh katakan perumpamaan, tapi dalam tafsiran dia kata ialah benda-benda yang ganjil. Jadi apa yang dimaksudkan dengan benda yang ganjil ni? Dan apa tujuan dia? Benda-benda yang ganjil ni bukanlah ganjil maknanya pelik, tapi maknanya ialah mereka bawa macam-macam perumpamaan. Kadang-kadang kan kita nak beri faham kepada orang, kita akan ceritakan perumpamaan, kita akan ceritakan seperti gini kan, kita bawa cerita macam ni, barulah nampak. Jadi orang nampak kata takkanlah tengok kan, takkan benda macam ni kita boleh terima. Padahal benda itu adalah misal saja. Misal tu untuk membatalkan, untuk mengatakan bahawa apa yang disebut itu tak betul. Dia bukan hujah sebenarnya kan, tetapi dia sebenarnya digunakan oleh orang-orang tu sebenarnya untuk apa? Untuk tujuan supaya nak mengatakan bahawa apa yang Nabi Muhammad SAW bawa tu adalah tak betul. Jadi mereka fikir sebagaimana kita baca sebelum daripada ni, iaitu orang-orang yang tak suka pada Islam ni, orang menolak Islam ni, mereka akan cari benda-benda yang mana nak menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh pendakwah ni adalah tak betul. Jadi itu yang dibuat oleh para musyrik yang berada di Mekah dulu untuk membatalkan
untuk mengatakan bahawa apa yang Nabi Muhammad cakap ni, apa yang Muhammad kata ni sebenarnya adalah tak betul. Itu yang dikatakan wala ya'tunaka bimasalin. Jadi apabila ada saja benda-benda yang mereka katakan ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa jawapan. Allah bawa jawapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bawa dalam bentuk Quran, iaitu illa ji'naka bil haqqi. Maka Allah Taala akan bawakan perkataan yang betul, benda yang betul yang membatalkan apa yang mereka sebutkan tu, yang orang kafir sebutkan tu. Wa ahsana tafsira, dan benda tu akan menjelaskan tafsir. Sini disebut perkataan tafsir. Jadi tafsir ni ialah memanglah kan, bukan maksudnya Allah Ta'ala tu tafsir, tetapi makna Quran itu sendiri akan mentafsirkan, iaitu memberitahu dengan jelas sesuatu benda. Itu makna perkataan tafsir, iaitu menjelaskan sesuatu benda tu sehingga dia akan dapat menjawab lah apa benda yang dikatakan oleh orang kafir tu. Itu ayat yang ke-33. Ayat 34 kita akan baca, allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Allah sebutkan sebagaimana kita masih ingat lagi, saya ulang balik sikit kan, iaitu ada 3 perkara besar menjadi tema kepada surah Al-Furqan ini, iaitu yang pertamanya perkara-perkara yang dibawa oleh orang kafir, orang yang tak suka kepada Islam, orang yang menentang dakwah, iaitu perkara-perkara bagaimanakah bentuk-bentuk mereka ni, bentuk-bentuk apa yang dikatakan oleh mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan balasan-balasan dan juga apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, untuk menceritakan inilah balasan terhadap apa yang mereka katakan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ini juga ialah tasliyah, iaitu benda-benda yang menggembirakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga para pendakwa Islam bahawa sebenarnya apa yang mereka katakan, jangan risau, jangan takut, jangan kecut hati, jangan berhenti, tapi teruskan dakwah, teruskan kerja Islam ini untuk menyebarkan Islam kepada mereka ni, walaupun mereka tu menentang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat kita sekarang ni, ayat 34 ni, Allah Taala kata bahawa Allah Taala menyebutkan tentang balasan yang sedang berlaku, yang akan berlaku kepada mereka, iaitu allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, iaitu mereka ini, mereka ini nanti apa akan berlaku, iaitu mereka akan dihimpunkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk dia? Iaitu akan yuhsyaruna ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka. Maknanya di sini ulama kata ialah mereka ni dia akan perjalankan di atas muka. Berjalan dengan muka, bukan berjalan dengan kaki. Kalau atas dunia ni, kita ni berjalan dengan kaki. Jadi adalah bila membaca ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat menceritakan tentang bahawa mereka ini akan diperjalankan dengan kaki, maka adalah sahabat-sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana mereka ini boleh dijalankan dengan muka, berjalan dengan muka, bagaimana? Jadi Nabi SAW menjawab bahawa siapa yang menjalankan manusia ini dengan kaki? Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjalankan kita ni dengan kaki, maka begitu juga Allah Taala boleh menjalankan kita ni, manusia ni dengan di atas muka mereka. Tapi nak menunjukkan kat sini ialah kehinaan, bahawa sampai mereka ni diheret dengan muka, diperjalankan dengan muka kan, bukannya menjalankan dengan kaki. Kemudian itu jadi ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka, ila jahannam, dan dibawa ke neraka. Diheret, dihimpunkan di atas muka ke neraka. Ulaika syarrum makanan, mereka itu dia kata ulaika syarrum makanan, mereka lah orang-orang yang buruk keadaannya. Syarrum makanan, makanan kat situ ialah bukan tempat tapi keadaannya. Wa adallu sabila, dan yang paling sesat. Dia kalau dolal tu sesat, tapi bila adall tu, itu adalah paling sesat. Sangat sesat, terlampau sesat, maksimum sesat. Kita kata tak adalah the sesatest. Kalau gitu dalam bahasa Inggeris kan. Okey. Kemudian ayat 35 sekarang kita baca, walaqad ataina Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Ayat ni sekarang ni masuk ayat 35 daripada surah Al-Furqan ni. Allah Subhanahu Wa Taala berpindah menceritakan kepada kepada Nabi SAW, kepada orang Muslim, dan juga kepada pendakwa-pendakwa, dan juga kepada orang musyrik juga, orang-orang yang menentang Islam tu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan, iaitu Allah Taala berpindah kepada penceritaan mengenai apa yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Jadi sebenarnya cerita ni, bila Allah Subhanahu Wa Taala bawa, dia
dia menjadi termasuk dalam satu part daripada yang dikatakan sebagai hiburan tadi. Hiburan ataupun tasliah kepada Nabi SAW, nak menghubungkan, iaitu Nabi SAW ini, apa yang sedang berlaku ni, kesusahan yang sedang berlaku kepada Nabi SAW ni, Allah SWT akan hubungkan dengan apa yang telah berlaku juga kepada Nabi-Nabi terdahulu. Jadi nak ceritakan bahawa Nabi-Nabi terdahulu ni sebenarnya adalah satu part daripada kehidupan yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabat pada ketika itu. Jadi maknanya bukan satu yang terpisah. Bukan itu cerita lain, tapi mereka adalah saudara kita. Nabi-Nabi terdahulu adalah saudara kita, pejuang-pejuang Islam dahulu sebelum daripada Nabi Muhammad itu, mereka itu adalah saudara-saudara kita juga, bukan orang lain. Sebab itulah dia ulang-ulang cerita ni kan, cerita apa yang berlaku sebelum daripada Nabi kita SAW. Jadi supaya para sahabat akan rasa bahawa mereka ni sebahagian, mereka ni kita juga kan, itu sahabat kita. Dulu sahabat kita pun kena macam ni juga. Siapa sahabat kita tu? Iaitu Nabi Musa dan juga orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi Allah SWT sebut sini, walaqad ataina, sesungguhnya kami telah bawa datang, iaitu kami telah mendatangkan. Jadi perkataan kat sini kan, ataina itu bukan Nabi Musa tu yang makna berdoa nak jadi Nabi, bukan tapi maknanya kat sini Allah Ta'ala yang memilih. Allah Ta'ala memilih siapa-siapa daripada hamba-hamba dia, dan di zaman Nabi Musa, Allah Ta'ala pilih Nabi Musa. Untuk apa? Untuk supaya dia ni pergi kepada kaumnya, iaitu Bani Israel, dan juga kepada Firaun tu, untuk mengajak mereka kepada Islam. Jadi makna, sebab tu dia kata kami yang membawa datang ni, wa laqad ataina Musal kitaba. Kemudian kami bawa datang. Lepas tu bawa datang bersama dengan apa tu? Memberikan kepada mereka itu Alkitab. Kitab situ ialah makna At-Taurat, bukan Quran. Jadi Allah Ta'ala beri Taurat kepada Nabi Musa AS. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pula untuk Nabi Musa itu wazir. Siapakah wazir dia? Wazir ni artinya ialah penguat artinya. Wizrun asalnya iaitu orang-orang yang menguatkan seseorang. Kalau kita kadang-kadang sama ada kuat fizikal ke, kuat emosi ke, kadang-kadang kita memerlukan kepada orang yang menguatkan tu. Jadi penguat kepada Nabi Musa AS ialah siapa? Iaitu Nabi Harun. Jadi Allah SWT kata waja'alna ma'ahu akhahu. Allah sebut sini ialah saudaranya. Jadi adakah dia ni adik-beradik dia, ataupun ini banyaklah pendapat ulama bagaimana kan, tetapi yang penting ialah sini bahawa Allah Ta'ala menggunakan perkataan akhahu. Akhahu ni ialah ikutnya saudara. Jadi sebab itulah kita kan, sama-sama kita ni kan, sama-sama orang-orang yang bersama-sama, yang memahami, sama-sama yang buat sama-sama mengaji, sama-sama memahami Islam, sama-sama nak kepada Islam, maka digalakkan kita ni memanggil sebagai akhi kan. Akhi itu maknanya saudaraku. Sebab apa? Bukan kita yang melabelkan benda tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan bahawa orang-orang ini adalah akhi. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW kan, Nabi SAW menceritakan kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Bukan maknanya saudara itu adik-beradik dia, tapi maknanya ialah saudara se-Islam dia. Jadi kita panggillah akhi kan. Kalau perempuan jangan panggil akhi, kita panggil ukhti lah okey. Jadi Allah Taala jadikan kepada Nabi Musa itu akhahu. Kemudian seterusnya ayat 36. Faqul nazhaba ilal qaumil ladzina kazzabu biayatina fadammarnahum tadmira. Kemudian kami katakan, jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa dia katakan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun ni, iaitu izhaba. Ada dua kat situ kan, izhaba, ada alif menunjukkan bahawa kamu berdua ni pergi kepada siapa? Ilal qaumil ladzina kazzabu biayatina. Orang yang Nabi Musa pergi ni, orang yang Nabi Harun pergi ni ialah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat sini ialah maksudnya ialah apa? Iaitu artinya risalah ni. Risalah maknanya message yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Harun, didustai. Oleh siapa? Oleh dua lah kan. Yang pertamanya oleh Firaun lah. Tapi selepas daripada tu siapa? Iaitu sebahagian daripada Bani Israel. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan kat sini kan, dalam ayat ni dan juga dalam cerita ni yang sempena dengan surah Al-Furqan ni ialah apa? Iaitu sebenarnya dulu pun kaum-kaum dulu pun yang dihadapi oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun, mereka pun mendustai, iaitu tak percaya, mengatakan bohong dan sebagainya kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi apa yang berlaku kepada kamu sekarang ni, wahai Muhammad, dan juga kepada para sahabat kamu, iaitu orang mukmin yang ada di Mekah ni pun keadaan ni sama saja, iaitu ditentang oleh orang-orang musyrik Mekah.
Dan kita pun pada hari ini, iaitu kalau kita ni bawa Islam, mungkin akan ada orang yang menentang Islam, menolak Islam. Jadi perkara itu adalah biasa. Jadi jangan risau, jangan sedih. Kenapa? Kerana benda ni adalah merupakan satu sunnatullah. Akan ada orang apa? Orang kazzabu ni, mendustakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa yang berlaku kepada mereka dalam ayat yang pendek ni kan. Dalam ayat yang pendek ni kan, ayat 36 ni yang kita baca ni pada sekarang ni, dia ada 3 benda. Iaitu yang pertama tugas Nabi itu tu, tugas Nabi dan juga tugas pendakwah Islam ni, iaitu kena pergi berjumpa. Yang keduanya, orang tu apa yang mereka buat? Apa yang berlaku? Orang tu mereka tu akan menentang. Mereka yang kita pergi tu, yang akan kita bawa Islam pada mereka ni, mereka juga menentang. Maknanya penentangan ni berterusan, akan berlaku sampai kepada hari kiamat. Tetapi kita yakin kan, apa yang berlaku selepas daripada habis ni, lepas mereka menentang ni, akan berlaku satu benda lagi, iaitu fadammarnahum tadmira. Allah Taala kata apa yang berlaku kepada Firaun, apa yang berlaku kepada orang-orang yang menentang Nabi Musa alaihissalam, iaitu fadammarna. Dammara ni dalam bahasa Arab ada perkataan dammara, ada perkataan halaka kan. Halaka dan marah ni artinya, kalau ikutnya, ialah kebinasaan lah kan. Tetapi dia ada beza sikit. Kalau ihlak ni artinya ialah merosakkan. Tapi ihlak ni halaka, merosakkan, tapi merosakkan tu masih boleh dibaiki. Tapi kalau dammara ialah merosakkan tapi tak boleh baiki dah. Itu perbezaan sikit. Jadi halus kan dalam bahasa Arab tu kan. Merosak tak boleh baiki, merosak boleh baiki. Kalau katakan, kita merosakkan motosikal, kan ada kan kereta kan, kita panggil total loss kan. Total loss maknanya rosak tak boleh baiki. Sebenarnya boleh baiki pun, tapi insurans kata, takaful kata tak boleh baiki, so dia akan bayar lah kan. Itu nama dia dammara, bila rosak tu tak boleh baiki langsung. Itu kan total loss. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini, fadammarnahum, hancurkan. Apa yang berlaku kepada Firaun? Tenggelam dalam laut kan. Okey. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam ayat 37, wa qauma Nuh. Tengok kan, sekarang dia beralih kan. Beralih pula kepada kaum yang kedua. Yang tadi itu ialah Nabi Musa dan juga kaum Nabi Musa. Sekarang ni kepada Nabi. Jadi makna dalam beberapa ayat yang pendek ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan hampir ke semua sekali. Kaum-kaum yang terdahulu, hampir semua, tak semua kan, tapi iaitu apa pula sekarang ni? Wa qauma Nuh. Begitu juga yang berlaku kepada kaum Nuh. Lamma kazzabur rusula, apabila mereka ni mendustai rasul-rasul. Jadi makna kat sini kan, apa yang berlaku kepada Nabi Musa didustai. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dia juga didustai. Makna didustai ni, dikatakan tipu, dikatakan bohong ni, sebenarnya perkara lumrah lah kan. Okey, dalam ayat ni dia kata lamma kazzabur rusula. Perkataan yang digunakan sini ar-rusula. Jadi sebab itulah kan, saya rasa eloklah kan kalau siapa-siapa yang bukan duduk dalam kereta dan kalau duduk dalam kereta jangan tengok Quran tapi siapa-siapa yang duduk di atas kerusi ke kan, duduk relax-relax kan, eloknya ialah bawa Quran, boleh tengok kan. Sebab apa saya setengah-setengah benda saya terpaksa ulas perkataan ni kan. Jadi itu dia gunakan perkataan ar-rusula. Padahal rusula tu ialah sebenarnya jamak kan, sebenarnya adalah plural kepada rasul. Kalau rasul tu satu, kalau rusul tu ialah maknanya banyak, rasul-rasul maknanya. Jadi dalam ayat ni sebenarnya Nabi Nuh tu seorang je kan. Nabi Nuh seorang, tapi digunakan perkataan sesungguhnya kaum Nuh itu apabila mereka itu mendustai rasul-rasul. Jadi kenapa dia gunakan perkataan rasul-rasul? Ramai rasul. Jadi ada dua penafsiran ulama lah kat sini. Iaitu penafsiran yang pertamanya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Jalalain, disebut ialah kerana lamanya Nabi Nuh tu. Maknanya Nabi Nuh tu bukan hanya setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 23 tahun kan, tapi 950 tahun dia berdakwah kepada kaum dia. 950 tahun. Kalau kita ni kan hidup mati 10 kali pun tak cukup lagi kan, betul kan? Mungkin 20 kali hidup mati kita ni. 950 tahun dakwah. Kita ni baru berdakwah berapa? Baru 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu pun kita seboring kan. Sebab apa? Tak ada hasil. Jadi sepatutnya ialah kita ni kena usaha lah kan. Apabila kita rasa lama sangat, kita kena ingat kan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh 950 tahun. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ar-rusul seolah-olah macam ramai rasul. Itu satu penafsiran lah yang disebutkan oleh tafsir Jalalain. Satu penafsiran lain yang disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, dia kata ialah
apabila mereka ni mendustai Nabi Nuh, seolah-olahnya mereka telah mendustai semua rasul-rasul terdahulu. Ada lagi yang rasul seperti Adam ke, Idris ke dan sebagainya lah. Jadi itu adalah bila seorang dustai, maka bermakna seperti mendustai semua rasul-rasul. Kemudian apa yang Allah Ta'ala sebut, apabila tengok Allah Ta'ala kata wa qauman lamma tu apabila ni kan, apabila mereka ni mendustakan Nabi Nuh, apa yang berlaku? Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Yang dah masyhur kan, kita tahu semua. Wa ja'alnahum lin-nasi ayah, kemudian kami jadikan bagi manusia ini adalah sebagai tanda ataupun untuk menjadi contoh, untuk menjadi iktibar kan kepada kita semua. Jadi nampak tak bahawa apa yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu ni sepatutnya adalah menjadi tandalah kan, menjadi pengajaran. Wa ja'alnahum lin-nasi ayatan, kami jadikan ia menjadi tanda kepada manusia. Menjadi tanda kepada manusia dalam banyak bentuk lah kan. Kadang-kadang kita boleh tengok tanda-tanda peninggalan umat-umat terdahulu, Allah Ta'ala kekalkan. Kadang-kadang kita tengok Firaun pun ada, Allah Ta'ala kekalkan tak akhirnya orang jumpa dia, orang letakkan dia dalam sekarang duduk dalam museum di negeri Mesir kan, mayat, dan didapati bahawa pada mayat itu masih ada lagi sisa-sisa air laut sisa-sisa garam laut jadi didapati bahawa bila baca ayat Quran, betul. Dan dalam Quran Allah SWT sebut, Allah Ta'ala kekalkan Firaun itu, walaupun dia tenggelam, tapi kekalkan supaya boleh menjadi tanda lah kan kepada kita pada hari ini. Seterusnya ialah ayat nombor 38, wa adam wa samud wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika katsira. Allah Ta'ala sebut lagi kan, iaitu dah dua dah, iaitu kaum Nabi Musa dan yang kedua kaum Nabi Nuh. Yang ketiga ni ialah wa adan. Allah Ta'ala sebut secara ringkas lagi. Ni semua ni grup-grup, geng-geng semua yang dulu-dulu yang mendustai. Ad ni siapa? Iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Di mana dikatakan ialah di bahagian Yaman dekat Hadramaut dikatakan, wallahu a'lam bisawab tapi kaum tu juga telah dibinasakan. Jadi bagi orang Arab, mereka ni tahu, Ad tu mereka tahu kan. Sebab apa? Ini kira macam bahasa agung kita dululah. Kalau kita sekarang kata hang tuah ke apa benda kan, zaman-zaman dulu tu kan. Jadi Adan. Kemudian tu Wasamud, dan begitu juga Samud. Samud ni ialah kaum Nabi Soleh. Yang Samud ni itu akan dilalui oleh orang Arab ni. Orang Arab ni orang Arab Mekah lah terutamanya. Kalau mereka duduk di Mekah, mereka akan pergi berniaga ke Syam. Bila mereka pergi ke Syam, mereka akan satu tempat nama dia Madain Soleh. Sampai sekarang ni kita boleh tengok kan, you orang semua boleh tengok YouTube, boleh tengok map, boleh search, dalam tu ada Madain Soleh. Baru kita boleh tengok itu. Kemudian ada boleh tengok gambar-gambar macam-macam kan. Madain Soleh ni sampai sekarang ialah kawasan batu-batu, kawasan bukit, kemudian tu ada ditebuk-tebuk dalam bukit tu untuk dijadikan sebagai rumah. Ini lain daripada apa yang ada di Petra Ada satu tempat lagi di Petra tu di Jordan. Tapi ini bukan Petra, ini adalah lebih kurang tempat dia di utara Madinah Al-Munawwarah sekarang ni. Tempat tu sekarang dah boleh jadi tempat lawatan ada orang pergi melawat saya tak pernah pergi. Okey, jadi Allah SWT sebutkan begitu juga kaum Ad, kaum Samud, kemudian wa ashabar rasi. Ar-rasi tu, ashab tu maknanya tuan punya tuan punya ataupun geng-geng lah gitu kita kata kan. Geng-geng apa? Ar-rasi. Ar-rasi tu maksudnya telaga maksud dia. Dalam bahasa Arab Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan ashabur rasi ni? Ialah dikatakan grup-grup daripada kaum Nabi Syuaib dikatakan. Itu adalah satu pendapat saja. Tak ada banyak pendapat dalam isu ni, dalam poin ni, siapakah ar-rasi itu. Jadi dikatakan mereka ni bina ada telaga, lepas tu mereka ni ada benteng-benteng, kemudian akhirnya mereka duduk bawah tu, pada satu kali tu tiba-tiba benteng tu runtuh pada mereka. Ini disebabkan oleh kerana mereka mendustai rasul juga. Jadi isu dia semua adalah reason dia adalah kerana grup-grup ni adalah grup-grup yang mendustai rasul-rasul. Sampai kaum kaum Samud ataupun kaum Ad ataupun ashabur rasi ataupun juga ialah kaum Nabi Musa AS dan juga kaum Nabi Nuh. Wa qurunan. Wa qurunan ni kurun bukan kurun, bukan kata kurun kalau bahasa Melayu kan ada kurun 100 tahun kan. Itu satu makna. Tapi kurun juga ialah maknanya ialah iaitu bangsa-bangsa, generasi-generasi. Makna bangsa-bangsa yang banyak maksudnya. Kalau kornun tu satu, kurun tu ialah bangsa yang banyak-banyak generasi ataupun banyak-banyak kita kata bangsa, baina zalika katsira. Allah Taala kata banyak lagi. Jadi semua tu adalah Allah Taala tak sebutlah dalam ni, tapi sebut semintas lalu kat sini.
Tapi nak tunjukkan bahawa sebenarnya banyak kaum-kaum yang telah terdahulu yang mana mereka ni dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana mereka ni mendustai rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Ayat 39, wa kullan darabna lahul amsal. Semua tu masing-masing kami telah berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar. Ini saya baca terjemahan wa kullan tabbarna tatbira. Dan semuanya kami telah hancurkan sehancur-hancurnya. Makna sebagai ringkasan kepada cerita tadi tu, iaitu ada 5 grup tadi kan yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Semua tu darabna lahul amsal. Maksudnya darabna lahul amsal, kami berikan kepada contoh tauladan, iaitu kami telah berikan peringatan kepada mereka sebagaimana apa ni disebutkan dalam tafsir jalan lain. Dia kata kami memberikan amsal. Maksud amsal tu ialah iqamatil hujjah alaihim falam nuhlikuhum illa ba'dan inzar. Semua tu Allah Ta'ala dah utuskan rasul-rasul, tapi mereka tak terima rasul-rasul tu. Mereka tak terima apa yang dibawa, mesej yang dibawa oleh rasul. Lalu Allah Ta'ala telah wa kullan, semua sekali tu tabbarna, kami telah hancurkan. Jadi sekarang ni giliran orang Quraisy pula kan jadi kalau kita katakan surah Al-Furqan ini turun pada penghujung Makkah, mana apa yang berlakulah selepas daripada itu, iaitu kebanyakan daripada ketua-ketua Quraisy tu mereka telah dihancurkan di Badar kan. Dan kemudian tu sakit-bakit lagu di Uhud, kemudian habislah. Yang tinggal tu setengah tu telah masuk Islam seperti Abu Sufyan Alhamdulillah. Kemudian ayat 40, walaqad atau al qaryati allati umtirat matar as-saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Dan demi sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad telah melalui bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk. Iaitu di sini yang walaqad atau iaitu orang-orang Quraisy ni sebenarnya mereka telah melalui alal qaryah di kampung satu kampung yang mana allati umtirat matarassaw, yang mana telah umtirat ni dihujani matar kan. Matar tu ialah hujan, bukan matar. Kalau matar tu lain sikit. Kalau matar tu maknanya airport, dia kena matar gitu dia tak ada alif. Jadi dia disebut umtirat, dihujani dengan matarassaw, iaitu hujan yang jahat, kita kata hujan yang buruk. Apa dia kampung yang dihujani dengan hujan yang buruk? Of course lah ini tafsiran ulama tak ada lain lah, iaitu kampung Nabi Lut. Iaitu mereka telah dihujani oleh hujan-hujan batu kan daripada langit. Di mana terletak benda ni? Iaitu dikatakan kaum Sodom di tempat laut mati sekarang ni. Laut mati, di tepi laut mati tu kan. Jadi laut mati ni ialah laluan apa? Laluan orang-orang Quraisy apabila mereka ni nak pergi ke Syam. Bila mereka nak pergi berniaga ke sana, mereka akan melalui tempat ni. Bila kita sebut Syam ni, pada hari ini bukanlah Syam tu ialah Syria tapi Syam itu ialah merangkumi tempat yang besar, iaitu Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon. Itu kawasan tu nama dia Syam dulunya. Jadi kawasan Syam tu mereka tempat perniagaan mereka. Jadi mereka akan melalui laut mati tu. Sebab itulah Allah SWT sebut sini walaqad atau, mereka ni orang Quraisy, orang Mekah ni, mereka melalui qaryah allati umtirat matarassaw, kampung yang dihujani dengan hujan batu tu, hujan teruk tu kan. Jadi sepatutnya mereka ambil lah pengajaran. Sepatutnya kan, bukan tahu saja kan. Macam kita sekarang kan, bukan pergi ambil selfie kan, ambil gambar kan, pergi satu tempat tu ambil selfie, kemudian masuk Facebook, masuk Instagram, contoh kan, bukan. Tapi kena ambil pengajaran kat situ kan. Kemudian afalam yakunu yarawnaha, soalan kat situ kan, tidakkah mereka tengok benda tu semua? Yarawnaha, mereka ni tak tengok ke? Bal kanu la yarjuna nusyura. Jadi, tapi Allah Ta'ala kata mereka ni orang yang memang tak ingat kebangkitan. Jadi bila tak ingat kebangkitan, itulah jadi dia tak akan ambil pengajaran kepada apa yang berlaku. Kemudian ayat 41 wa iza ra'auka in yattakhizunaka illa huzwa ahazal ladzi ba'asallahu rasula. Dan apabila mereka melihatmu wahai Muhammad, mereka hanya menjadikanmu sebagai ejek-ejekan. Jadi Allah sebut kan apa yang berlaku lah, yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ni kan terhadap Nabi SAW. Jadi mereka kata ahazal ladzi ba'asallahu rasula, orang ni ke yang Allah Ta'ala utus jadi rasul? Dia ni ke? Gitu dia buat main kan. Jadi kata-kata ni kata-kata biasalah kan yang berlaku. Sama ada kalau sekarang ni mungkin kata-kata tu disebut dalam hati kan, dirasakan hati ataupun digelak-gelakkan di belakang lah sama-sama mereka, kalau tak dikatakan di depan pun. Jadi
Allah SWT teruskan menceritakan dalam ayat 42, inkada layudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Jadi maksud kat sini apa ni? Inkada layudilluna, hampir-hampir dia kata, maksudnya hampir-hampir layudilluna, dia menyesatkan kami. Siapa menyesatkan kami? Menyesatkan dia tu ialah Muhammad. Jadi orang-orang kafir ni berkata sama-sama dia. Dia kata inkada layudilluna an alihatina. Muhammad ni hampir-hampir menyesatkan kita daripada Tuhan kita. Jadi ni dia bercakap sama-sama dia kan, di belakang ni kan. Maknanya sebenarnya hujah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kata-kata ceramah Nabi, mesej Nabi SAW sebenarnya sangat strong. Strong sehingga bila Nabi cakap tu sebenarnya masuk ke dalam hati mereka, masuk dalam pemikiran mereka, sehingga mereka fikir, betul juga dalam hati kan. Sebab itulah mereka kata kata-kata ni. Kata-kata ni apa? Iaitu dia kata, dia kata apa-apa yang disebut oleh Muhammad tu tentang Tuhan kita tu hampir-hampir menyesatkan kita. Tapi dia gunakan, nampak tu istilah tu, maknanya kita ni sesat. Yang betul tu sesat. Muhammad ni menyesatkan kita. Itulah yang berlaku sekarang kan, iaitu orang yang bawa Islam tu dikatakan sebagai sesat. Nasib baik kita tak sesat. Itu yang sesat, bukan dia yang sesat. Jadi orang kafir dia tak rasa dia tu sesat, tapi Muhammad tu yang menyesat dia. Jadi maknanya nampak kan, benda ni adalah benda yang sama berlaku kan sampai sekarang ni. Laula an sabarna alaiha, dia kata, kalaulah tidak kerana kita ni sabar. Dia pula sabar kan. Jadi maknanya alhamdulillah lah. Ni bukan ni saya tu sangat kan, seolah-olahnya dia kata macam tu kan. Bersyukur kita kan apa? Kerana kita sabar di atas pegangan kita yang tak betul tu, maka Muhammad tak dapatlah menyesatkan kita. Nasib baik kita sabar. Gitulah dia kata kan. Laula an sabarna alaiha fasawfa ya'lamuna hina yarawna al'azab man adallu sabila. Jadi Allah Taala kata, ini kata Allah katakan komen terhadap mereka ni, nanti mereka akan tahulah. Ketika apa? Ketika mereka melihat azab, iaitu bila hari kiamat, bila dah mati, bila dah dibangkitkan dan dihisap, mereka tahulah kan siapa yang sesat, siapa tu sesat. Sekarang atas dunia ni mereka kata bahawa pendakwah tu sesat, mereka kata Muhammad tu sesat, mereka kata orang yang bawa Islam tu sesat. Nampak kan terbaliknya cerita kan pada ayat ni kan. InsyaAllah kan kita sampai kepada ayat yang terakhir lah dalam sesi kita pada hari ini, iaitu ayat 43. Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Soalan kat situ kan. Okey, afa anta takunu alaihi wakila. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu benda, iaitu apa kan? Allah Taala kata bahawa sebenarnya macam inilah dia, iaitu orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maknanya dia tak fikir dah elok-elok dah, dia tak fikir dengan otak dah, maknanya mereka ni tahu, bahawa apa yang Muhammad bawa ni betul kan. Kadang-kadang terasa nak betul, tapi cepat-cepat mereka ni ikut nafsu mereka. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata, tengoklah tu, itulah dia perangai orang-orang yang ikut nafsu dia. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kamu tak tengok ke orang yang mengambil nafsu dia. Jadi kita tengok kat sini kan, betapa bahayalah kan kita ni ikut nafsu. Kena ikut benda yang betul kan, bukan ikut nafsu. Kadang-kadang dia tu bertentangan dengan nafsu kita, tapi oleh kerana dia adalah betul, maka kita tolak nafsu kita tu, kita terima apa yang betul tu. Jangan ikut. Kalau tak, kita akan jadi hampir-hampir samalah sebagaimana apa yang telah berlaku kepada orang Quraisy ni. Jadi benda ni adalah nak menjadi hiburan juga ni. Ini termasuk dalam hiburan kepada Nabi SAW. Jadi nak kata bahawa semua orang sesat tu sebenarnya ikut nafsu. Sebab itulah mereka ni jadi macam tu. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata, afa anta takunu alaihi wakila, maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaga ni jangan sesat? Jadi itu bukan kerja kamu, wahai Muhammad, wahai orang bawa Islam, wahai pendakwah semua. Bukan kerja kita untuk menjadi wakil. Menjadi wakil maknanya penjaga kepada orang-orang tu supaya tak sesatkan. Kerja kita hanyalah menyampaikan dengan jelas. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, kita cuba cari jalan lagi untuk menjelaskan apa yang kita sampaikan. Dan bila dah jelas, dah habis dah kemampuan kita, maka Allah SWT insya-Allah akan buatlah keputusan dia bagaimana yang dikehendakinya. Setakat itu saja insya-Allah hari ini muka surat 363. Kita akan sambung lain kali pada muka surat 364 insya-Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.